Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ahmad Syazwan bin Ahmad Nizam bernombor maktab MJ214407 dari kelas 404. Hari ini saya akan membentangkan 3 manifesto seperti mana yang anda lihat pada poster saya. Yang pertama ialah menyingkatkan waktu prep. Seperti mana yang kita tahu, pelajar mempunyai jadual yang agak padat dari hari Isnin sehingga hari Jumaat. Ditambah pula dengan waktu prep pada hari Sabtu sehingga ke waktu tengah hari. Hal ini seakan-akan pelajar bersekolah selama 6 hari dari Isnin sehingga Sabtu. Itu belum lagi termasuk guru-guru yang mahu mengadakan kelas tambahan dan sebagainya. Perkara ini tanpa kita sedari, sedikit sebanyak mampu mendatangkan stres kepada pelajar. Apabila berlakunya stres, ia mampu membawa kepada masalah kesihatan mental. Dengan menyingkatkan waktu prep, iaitu pada hari Sabtu, pelajar bukan sahaja mempunyai masa yang lebih untuk berehat, malahan mereka mempunyai masa yang lebih untuk menguruskan diri sendiri. Dengan itu, pengurusan masa akan lebih terjaga, terutama ketika pelajar mempunyai banyak tugasan yang perlu disiapkan. Seterusnya, jika anda mengundi saya akan menyelenggara prasarana asrama, terutama di bahagian tandas. Seperti mana yang kita tahu, ada beberapa tandas yang tidak mempunyai pintu, di mana ia akan mengakibatkan privasi pelajar itu sendiri tidak akan terjaga. Dengan adanya penyelenggaraan terhadap tandas tersebut, privasi sudah tentu akan lebih terjaga. Walaupun begitu, saya tidak memfokuskan penyelenggaraan ini terhadap tandas saja. Saya tetap akan menyelenggara beberapa kerosakan di bahagian-bahagian lain bagi menimbulkan suasana yang selesa terhadap pelajar. Dan yang terakhir sekali, saya akan membaiki spotlight di gelanggang futsal. Bila kita bercakap tentang spotlight, sudah tentu pelajar dapat bermain pada waktu malam. Idea ini mungkin nampak tidak relevan, bukan? Namun jika kita lihat pada sudut yang lain, masa yang terluang pada waktu malam itu tidak akan dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ia juga dapat mengeratkan hubungan sesama pelajar kerana apabila kita bermain futsal, sudah tentu kita akan berkomunikasi dengan pemain-pemain yang lain. Dan apabila bercakap tentang sukan, sudah tentu ia akan menjaga kesihatan kita. Dan tujuan paling penting ialah dapat mengeluarkan peluh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kebajikan anda, tanggungjawab saya. Jika anda mahu kebajikan anda terjaga, undilah saya. Sekian, terima kasih. Yang saya hormati barisan parang pentadbir maktab yang amat berdedikasi dalam mentadbir maktab, para guru-guru yang sentiasa bersabar dalam mendidik anak murid. Seterusnya, rakan-rakan yang saya kasih, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Pemimpin Menurut Islam. Hadirin yang dikasihi sekalian, di dalam urusan memelihara syiar Islam, para ulama telah membahagikan 4 tanggungjawab penting menurut Islam, iaitu menegakkan masyarakat Islam, menegakkan keadilan di dalam masyarakat, menyebarkan dakwah Islamiah, serta mempertahankan Islam dan bumi umat Islam. Namun kerana masa tidak mengizinkan, saya hanya akan menghuraikan 2 sahaja daripada 4 isi yang disebutkan. Hadirin sekalian, adil adalah sifat asasi setiap pemimpin Islam. Setiap pemimpin perlulah menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin yang adil di dalam menegakkan hukum Allah dan syariat Islam. Tidak ada aplikasi maupun berat sebelah ketika pemerintahan baginda. Tegasnya, keadilan sememangnya sudah menjadi tanggungjawab pemimpin Islam pada hari ini bagi mewujudkan suasana aman dan damai. Seterusnya, seorang pemimpin Islam seharusnya sentiasa menyebarkan dakwah Islamiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saba, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Rasulullah SAW telah melaksanakan tanggungjawab ini dengan jayanya di Madinah. Baginda dari masa ke semasa menyampaikan ajaran Islam kepada rakyatnya melalui pelbagai cara. Hasilnya, lahirlah insan-insan Rabbani yang kuat berpegang dengan Islam seperti Khalifah Ar-Rashidin. Kepada orang yang bukan Islam, baginda menjalankan hubungan baik dan dibuat perjanjian damai serta memberi keadilan Islam. Hasilnya, ramai antara mereka memeluk Islam. Hadirin hadirat,
Rumusannya, seorang pemimpin Islam memikul tanggungjawab yang cukup berat. Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang betapa besar dan beratnya tanggungjawab tersebut, sehingga gunung, ganan dan bukit-bukit tidak sanggup memikulnya. Oleh itu, setiap pemimpin Islam perlu menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaiknya. Sekian daripada saya. Terima kasih.